Saya tak sabar nak melihat sama ada Siege ataupun hero yang boleh bergerak agresif ada di tangan Red Esports yang akan memenangi game yang kedua. Dan nampak kali ini draft pasukan Bosku mereka tak eksperimen. Mereka tak eksperimen, mereka membawa standard draft dekat sini. Adakah ini menunjukkan bahawa Bosku mereka telah pun serius untuk memenangi game yang kedua ini? Game yang kedua penentuan untuk pasukan Bosku bagi mendapatkan mata. Jadi kita akan terus sahaja masuk ke dalam game kedua. Pasukan Bosku menentang Red Esports. Ya, di mana kali ini kita melihat Saiyajin menggunakan gerak. Saya rasa lebih selesa lagi kalau dibandingkan dengan Akai. Dan sepatutnya beliau boleh memberikan prestasi yang cantik juga. Dan sekarang ini kita melihat di mana Fate cuba nak melakukan cut-lane tetapi telah pun diganggu dengan begitu baik sebentar tadi oleh Fate. Kebanyakan selalunya tim Bosku akan letakkan aim di bahagian side. Tapi kali ini bila aim main mid, saya rasa macam unik pula tengok. Tapi tidak mengapa, kita akan masuk terlebih dahulu. Saiyajin telah pun diganggu. Agak banyak HP yang dikurangkan sampai ke separuh. Terus saja Little Wanderer didapatkan terlebih dahulu oleh Sonic. Ketika ini Harry dia akan gunakan Ruby berhadapan dengan Neo menggunakan Pakito di bahagian bawah. Sisi dengan sisi yang kuat, tetapi kebiasaannya Pakito akan memenangi fasa early game kerana Ruby memerlukan lifesteal jika nak memberikan tentangan yang hebat kepada Pakito. Dan kita melihat aim telah pun bersedia di bahagian atas memberikan tekanan kepada bahagian atas sebentar tadi. Dan jangan lupa untuk kekalkan kesegaran dengan membeli Rexona Man Lime Pool. Scan sahaja QR code di bawah ini. Saiyajin dalam bahaya ketika ini, tapi Skupos masih belum ada the way of dragon untuk digunakan. Tapi dia cuba untuk mengasat Saiyajin. Tapi Saiyajin berjaya untuk melepaskan diri daripada situasi yang berbahaya. Mal datang cuba untuk membantu mencari Skupos, tapi dia takkan buka dia punya Ogi Shadow Kill sebab dia tahu Skupos agak kebal untuk dijatuhkan. Lebih-lebih lagi kalau digunakan emblem tag. Ya, tetapi di bahagian atas dan Aaron menjadi target. Aaron telah pun dijumpai. Flicker digunakan oleh Aaron cuba untuk melambatkan, tapi Aaron akan menjadi mangsa. First blood diberikan kepada pasukan Bosku. Ya, di mana kita tahu Alice daripada fasa awal game sangat-sangat lemas. Memangnya wajar dijadikan target kepada pasukan Bosku untuk mendapatkan kill mereka yang pertama. Tetapi Red Esports telah pun memulakan turtle di sini. Adakah sempat pasukan Bosku untuk mendatang? Tetapi Neo telah pun tiba untuk memberikan tekanan kepada Mal. Wah, Neo mengganggu Mal bagi mendapatkan turtle. Ketika ini Mal berlalu pergi, tapi perhatikan Feather Strike dilepaskan. Saiyajin terus sahaja terkorban seketika ini. Sonic menyambung semula. Turtle bagi memastikan mereka mendapatkan kelebihan seterusnya. Dan perhatikan satu sepakan The Way of Dragon. Flicker yang baik. Harry akan menjadi mangsa seterusnya. Sebut pasal Turtle dapatkan, jangan lupa bertukar kepada Yudu bagi mendapatkan ganjaran ada 100 diamond secara percuma dan juga 20 gig data MLBB. Minit ketiga, pasukan Bosku telah pun berjaya mendapatkan 3 kill ke atas pasukan Red Esports yang masih lagi kosong. Permulaan yang sangat bagus untuk pasukan Bosku dan satu perkara yang bagus untuk para penonton. Dapatkan kod di bawah ini. First blood bounty untuk anda dan pergi kepada m.mobilelegends.com/en/code exchange untuk mendapatkan habuan anda. Skupos memberikan tekanan kepada saya Jin dekat sini, tetapi Tank bertemu dengan Tank. Agak lama nak mengetahui siapakah pemenangnya. Jadi ini hanyalah harassment sahaja. Skupos cuba untuk menghalang ataupun memberitahu pergerakan Saiyajin terlebih dahulu. Ketika ini Sonic sememangnya dia akan bermain dengan sedikit agresif sebab Granger dia punya Rhapsody sangat-sangat menyakitkan pada awal game. Skupos dia tahu di manakah kedudukan Saiyajin, tapi Fate akan berhadapan dengan Aaron. Ketika ini datang Sonic cuba untuk memberikan bantuan. Itulah saya katakan damage yang besar. Aaron akan dijatuhkan begitu sahaja. 2 kematian untuk Aaron. Inilah kenapa Granger di dalam MPL masih lagi memegang 100% win rate disebabkan daripada fasa early game pun dah pun boleh mengeluarkan damage output yang sangat-sangat besar. Tekanan diberikan kepada bahagian tengah. Aim menerima damage yang agak besar. Aim dan juga Skupos menerima damage yang besar hanya untuk mendapatkan Ash, tapi mereka gagal berbuat demikian. Jadi mereka akan pulang terlebih dahulu. Tak nak terlalu memaksa sampai mereka boleh dihukum. Neo telah pun ditarik oleh Harry ketika ini, tapi Mal dan juga Ash telah pun bersedia. Neo tahu pergerakan
tindakan tersebut dan dia terus sahaja akan berundur seketika. Kekuatan Pakito untuk early game memang sangat-sangat susah untuk kita hadapi. Ya, Turtle yang kedua telah pun hidup. Dan kalau kita lihat dari segi ekonomi, pasukan Bosku perbezaan sebanyak 3,000 gol, satu perubahan yang besar. Tetapi kita melihat bagaimana pasukan Bosku bermain dengan sangat-sangat berdisiplin buat masa kini. Tidak terlalu memaksa untuk memulakan apa-apa team fight. Turtle terus saja dimulakan. Red Sport adakah akan cuba memberikan tentangan? Nampaknya tidak akan dilepaskan begitu sahaja kerana Red Sport juga mengetahui mereka ketinggalan daripada segi gol, daripada segi level. Perlu menantikan saat di mana pasukan Bosku melakukan kesilapan. Ya, dan Turtle telah pun didapatkan. Jangan lupa untuk betulkan kepada Yuyo. Tapi sebelum tu, satu flicker dan juga The Way of the Dragon sekali lagi. Harry menjadi mangsa yang sama. Dijatuhkan 3 kill untuk Sonic ketika ini. Mudah. Skupos dapatkan seseorang saja dengan Way of the Dragon. Kemudian adanya Granger, Dev Sonata daripada jarak jauh. Kalau tak perlu menggunakan Dev Sonata, Rhapsody benar mencukupi. Tetapi digabungkan dengan Feather Strike sangat menakutkan. Terperangkap flicker masih lagi ada, tapi Ogi Shadow Kill telah pun digunakan oleh Mal. Neo terperangkap, Neo tetap juga akan dijatuhkan. Saiyajin dalam bahaya, tapi dia berjaya untuk melepaskan diri terlebih dahulu. Mal bermain dengan agak sedikit pasif untuk ketika ini sebab dia tahu di manakah kekuatan tim Bosku ada pada awal game. Jadi dia hanya mungkin akan fokuskan lepas ini kepada split pushing. Ya, walaupun itu tetap menjadi kill pertama bagi pasukan Red Sport. Mungkin titik untuk sahabat petang Dragon. Telah pun disepak, ada Feather Strike menghujani Aaron, tapi flicker digunakan oleh Aaron untuk melepaskan diri daripada situasi yang berbahaya ketika tadi. Dan disebabkan Aaron telah pun menggunakan flicker sebentar tadi, ini membenarkan pasukan Bosku untuk bergerak dengan lebih agresif, terutamanya untuk mengambil Turtle yang seterusnya. Mengetahui di mana Sonic sukar akan ditangkap di bahagian backline. Yap, sukar untuk mendapatkan Sonic kalau Aaron berterusan mati sebab damage mereka tidak mencukupi. Tapi Ash, dia perlu bersabar sebab kita tahu di mana kekuatan Kagura. Kalau disiapkan beberapa item seperti Claw of Destiny dan juga Lightning Tranchon, dia boleh mengeluarkan damage yang besar. Ya, itu untuk Kagura. Tetapi begitu perkara yang sama juga kepada Fasa yang semakin lama semakin kuat juga. Jadi kedua-dua pasukan mempunyai komposisi untuk Fasa late game. Saiyajin dan juga Ash dalam bentuk konsil cuba untuk memberikan tekanan kepada pasukan Bosku, tapi bukanlah tekanan yang besar kerana sepertinya pasukan Bosku menguasai daripada segi kawalan map ini, Karakuri. Ya, dan yang di mana mereka sedang memulakan Turtle Fate pada di bahagian hadapan bersama dengan Skupos memberikan zoning yang agak baik. Adakah Mal akan mencuba nasib beliau, mencuba luck beliau untuk menculik Turtle ini? Mal dia tahu kekuatan dan itulah dia luck Mal yang kita katakan. Sebut pasal luck Mal, jangan lupa untuk bertukar kepada Yudo. Dapatkan 20 gig data MLBB secara percuma dan retry seperti mana Mal lakukan sebentar tadi. Ini adalah luck dia untuk game ni. Ya, kita tengok dia dah yakin dah datang daripada belakang tadi. Datang tekan Weti terus dapat Way Dragon. The Way of Dragon kepada Saiyajin. Walaupun besar, walaupun kebal, tapi dia tetap akan ditumpaskan juga. Harry dalam bahaya, tapi Harry masih lagi terselamat ketika ini. Dan Ash cuba untuk memberikan damage, tapi Sonic tembakan dia sangat-sangat menyakitkan. Neo daripada arah belakang cuba untuk memberikan damage juga. Perhatikan kepada Skupos telah pun ditumpaskan Fate di bahagian belakang. Cuba untuk memberikan follow up damage, tapi ditarik di dalam turret. Dia terus saja dijatuhkan di sini. Dua pemain pasukan Bosku telah pun ditumpaskan. Mal cuba untuk lepaskan diri. Nyawa dia sedikit saja. Feather Strike telah pun dilepaskan dan Ash masih lagi terselamat ketika ini. Pasukan Red Esport sepertinya ingin menghukum kesilapan pasukan Bosku. Ya, di mana pasukan Bosku pula perlu bermain secara berhati-hati di sini. Tak perlu terlalu memaksa. Mereka dah ada combo yang cantik. Wave Dragon, adanya Dev Sonata, adanya Feather Strike boleh mendapatkan kill yang agak mudah. Itu yang membenarkan Sonic berjaya mendapatkan 3 kill buat masa kini. 0 kematian dan juga 2 assist. Di mana Red Esport masih lagi 3 kill. Kurang daripada 2 kali ganda untuk pasukan Bosku balasnya dengan 6 kill. Skupos dia memang tidak takut. Dia akan masuk cuba untuk open semak yang ada. Tapi perhatikan Saiyajin cuba untuk menahan sepakan daripada Skupos sebentar tadi. Tapi Neo dalam bahaya, damage yang besar dikeluarkan oleh Ash dan terus sahaja Neo melakukan
back off. Ya, terpaksa kerana beliau perlu memberikan fokus untuk nyawa beliau dan juga memastikan di mana tak ada satu pun trade milik pasukan Bosku dijatuhkan buat masa kini oleh pasukan Rare Esports. Lot telah pun hidup. Siapakah yang akan memulakannya? Perbezaan gol di antara kedua pasukan tidak begitu jauh. Kurang daripada 2,000 gol sahaja. Aim menerima damage yang agak tinggi dekat sini. Mungkin perlu bermain secara berhati-hati. Rare Esports mungkin boleh mengambil peluang ini untuk memulakan Lot. Lot telah pun tiba ketika ini. Neo telah pun menyedari perkara tersebut. Dia cuba untuk memberikan damage kepada pasukan Red. Tapi perhatikan kedudukan Mal. Dia berada di bahagian atas. Cuba untuk bermain dengan sedikit licik bagi mendapatkan turret secara percuma. Tapi perhatikan Fate di bahagian tengah. Dia tahu apa yang dia perlu buat. Clearkan minion terlebih dahulu. Tapi Saiyajin semak yang salah telah pun dijumpai. Saiyajin akan dijatuhkan walaupun ada wild charge. Tapi hentakan daripada Feather Strike menghilangkan seorang Grog. Dan Aaron cuba untuk memberikan pertolongan kepada turret mereka. Turret diving telah pun dilakukan. Skupos akan dijatuhkan oleh Ash. Seperti tadi Neo cuba untuk mendapatkan target seterusnya. Dan Aaron masih lagi terselamat. Namun begitu di bahagian top lane seperti tadi, Harry berjaya menjatuhkan top turret dan Mal berjaya menjatuhkan turret di bahagian tengah. Dua turret secara berterusan telah pun diambil. Nasib baik lagi berjaya untuk mendapatkan Ash. Tapi lihatlah betapa banyaknya turret yang berjaya didapatkan oleh pasukan Red. Sepertinya peristiwa di game yang pertama mungkin akan berlaku kembali. Ya, sekelip mata sahaja 3 turret telah pun dipegang oleh pasukan Rare Esports. Lot telah pun dimulakan dan bergerak dekat. Lot cuba untuk dimulakan tapi Mal terberhenti. Tapi Harry cuba untuk memberikan damage kepada Sonic. Sonic berjaya untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu. Saiyajin dan juga Harry cuba untuk sustain. Tapi perhatikan Lot didapatkan oleh Saiyajin. You are the MVP. Ini adalah Roma dan Saiyajin mendapatkan Lot. Tidak perlu retribution. Aaron cuba untuk lepaskan diri tapi Aaron tetap akan dijatuhkan juga. Pasukan Red Esports bukan luck kepada Mal sahaja tapi luck juga diberikan kepada Saiyajin. Ya, dengan satu wild charge sahaja menentukan siapa pemilik Lot. Namun sekarang ini kita melihat walaupun perbezaan kill jauh dimiliki oleh pasukan Bosku, 10 kill berbalas 4 kill milik pasukan Red Esports, tetapi kita dah bincang tadi objektif menjadi milik pasukan Red Esports. Dan sekarang ini Fate ditugaskan untuk memperlahankan pergerakan Lot di bahagian atas. Namun begitu Red Esports akan memberikan tekanan di bahagian mid dan juga bottom lane. Fate cuba untuk menyelamatkan ahli pasukan dia tapi datang Mal. Dia tahu pergerakan tersebut tapi Skupos berjaya untuk menyepak Mal tapi dia diberhentikan oleh Harry. Ogi Shadow Kill telah pun digunakan. Mal masih lagi ada kuat Shadow untuk menyelamatkan diri. Harry masih lagi sustain. Mal dia masuk balik tapi itu bukan pilihan yang baik. Mal akan terus ditumpaskan. Lot juga telah pun dijatuhkan. Aaron datang mungkin agak sedikit lewat tapi Ash tahu kedudukan. M telah pun ditumpaskan. Ash dalam bahaya. Ash cuba untuk menyelamatkan diri. Sonic dia bersorangan. Sonic cuba untuk lepaskan diri. Mereka terus mengejar. Kasihanilah Sonic masih lagi selamat tapi akan juga ditumpaskan. Sonic shutdown. Bukan situasi yang baik untuk pasukan Bosku ketika ini tapi Fate masih lagi cuba untuk mendapatkan Harry. Skupos juga bersedia. Tapi lihatlah bagaimana pertarungan akan berlaku. Sepakan Harry tetap juga akan ditumpaskan dan Fate masih lagi kebal. Di mana satu pertarungan yang sengit sebentar tadi, kill yang agak sama diberikan. Namun begitu pasukan Bosku berjaya melakukan pertahanan dengan sangat baik sebentar tadi. Dan Rare Esports perlu mencari peluang yang seterusnya untuk mendapatkan kemenangan. Tim Bosku masih lagi boleh bernafas. Tim Bosku yang mempunyai kelebihan dari segi gol buat masa kini 2,000 kehadapan jika nak dibandingkan dengan Rare Esports. Tetapi mereka perlu bermain dengan lebih berhati-hati. Kesilapan demi kesilapan yang senang sahaja nak didenda oleh Red Esports pastinya akan terjadi jika kesilapan berulang. Kesilapan yang berulang akan memakan mereka. Mereka perlu lebih berhati-hati kerana semakin lama Aaron semakin kuat. Jadi mereka perlu berhati-hati. Aim juga perlu menjaga posisi dia dengan baik kalau mereka nak menangkan game ini. Sebab dia adalah damage yang penting. Sebab dia adalah high ground. Ya, dia adalah high ground dan sekarang ini
kita melihat pada minit yang ke-14. Kedua-dua pasukan bermain dengan sangat-sangat berhati kerana tahu sekarang ini detik-detik genting. Di mana satu kesilapan sahaja boleh memakan diri. Skupos, adakah akan menyepak saya, Jin? Dia sepak Saiyajin tapi bukan target yang baik dalam bentuk dia masih lagi immune. Tapi Saiyajin, dia tahu Skupos dah tak ada ultimate, datang cuba untuk memberikan damage tapi hanyalah seketika sahaja. Conceal digunakan oleh Saiyajin untuk melihatkan di manakah kedudukan tim bosku di saat Lord akan tiba dalam masa 40 saat saja lagi. Mereka perlu merancang seteliti yang boleh. Ya, dan Fate yang menggunakan Uranus bagi pasukan bosku sekarang ni agak selesa. Sangat-sangat selesa berada di bahagian hadapan disebabkan kekebalan teknik Saiyajin. Sepakan yang baik kali ini Saiyajin dalam bahaya tapi masih kena flicker. Tapi lihatlah tembakan jarak jauh. Death Sonata menghilangkan Saiyajin. Neo datang untuk memberikan bantuan. Skupos juga telah pun bercerita. Tapi oh my god, Sonic damage yang besar. Eren berseorangan tapi dia ada Winter. Begitu juga dengan aim ketiga ini. Skupos cuba untuk dapatkan Eren. Tapi Eren di bahagian belakang dia masuk balik. Tapi dia akan juga dijatuhkan. Mal juga mungkin akan menjadi mangsa seterusnya. Dihentak. Mal akan ditumpaskan ketika ini. Ada Lord Red Esports dalam bahaya, Karakuri. Terlebih agresif Eren dan juga Mal cuba nak menjatuhkan aim. Cuba nak menjatuhkan Sonic sebentar tadi dan ini memberikan peluang yang sangat besar kepada pasukan bosku untuk mendapatkan Luminous Lord ini. Dan ini akan membantu pasukan bosku untuk mengawal map semula kerana mereka ketinggalan daripada segi threat. Lord telah didapatkan oleh pasukan bosku. Jadi jangan lupa bertukar kepada Yudu. Scan QR code untuk mendapatkan 100 diamond secara percuma kalau anda bertukar kepada Yudu dan 20 gig data MLBB kalau anda nak main Mobile Legends training jadi pro player. Tapi Lord telah didapatkan oleh pasukan bosku. Ini memberikan nafas baru untuk pasukan bosku bagi mendapatkan game kita yang kedua. Dan kita kena ingat di mana pasukan bosku adanya pasar, adanya harga. Apabila Feather Asset dibuka di kawasan inhibitor turret, di mana pasukan bosku bebas boleh memberikan fokus mereka untuk menjatuhkan inhibitor turret dengan begitu pantas. Jadi sekarang ni Red Esports perlu mencari cara untuk melakukan pertahanan di mana Eren perlu mencari di manakah aim di kawasan belakang. Begitu juga dengan Mal. Tetapi perkara ini perlu dilakukan secara berhati-hati. Jika terlampau agresif, terlampau laju, berseorangan di bahagian hadapan, tertangkap di dalam bulatan bosku, mudah sahaja nak didenda. Yap, dan lihatlah bagaimana kita tarik di bahagian tengah. Terus sahaja dijatuhkan ketika ini. Pasukan Red Esports perlu merancang dengan baik. Fate telah pun dikunci tapi berjaya juga untuk melepaskan diri daripada situasi yang berbahaya. Minion masih lagi ada dan kelihatan pasukan Red seolah-olah masih lagi mampu untuk melakukan pertahanan. Feather Asset yang sangat besar damage-nya. Eren dan juga Ash bertempiaran lari pulang ke dalam base untuk mengisi semula nyawa mereka. Tetapi sekarang ni Red Esports berjaya mempertahankan dua inhibitor threat mereka. Hanya satu saja yang kecundang di bahagian mid lane sebentar tadi. Red Esports masih lagi boleh bernafas untuk mendapatkan kemenangan. Masih lagi ada peluang di sini. Dan sekarang ini kita melihat pasukan bosku telah pun mengawal keseluruhannya kawalan map dengan kejatuhan 7 turret milik pasukan Red Esports. Dan jom kita melihat daripada segi item, di mana aim telah pun menyiapkan kesemua item beliau. Ada Cloud of Destiny, Lightning Extension, Winter Transient, Divine Glaive dan juga Holy Crystal. Damage maksimum dan juga pertahanan dengan adanya Winter Transient menyebabkan aim bukan target yang mudah buat kali ini bagi pasukan Red Esports. Ash damage yang besar tapi Ash cuba untuk dijatuhkan. Neo datang tepat pada waktunya. Ash terus saja ditumpaskan. Eren yang ada sedikit saja lagi dan Eren juga dijatuhkan. Neo double kill diberikan kepada beliau. Sepakan pula kepada Mal. Dijatuhkan. 3 orang telah pun dikorbankan. Pasukan Red dalam bahaya. Tarikan daripada Harry. Tapi perhatikan bagaimana Saiyajin juga mungkin akan dijatuhkan. Tapi dia berjaya untuk lari pulang terlebih dahulu. Crystal diberikan fokus. Damage daripada Sonic menafikan kemarahan Red terlebih dahulu.